له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين ما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini dalam tilawah dan tadabbur. InsyaAllah kita nak menyambung perbincangan kita dalam surah Al-Insan. Alhamdulillah kita nak mulakan perbincangan kita pada malam ini dengan membaca ayat yang ke 22 hingga ayat yang ke 25 insyaAllah. Allah berfirman, Haji ayat adik. Ada Ustaz. Ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Terjemahan baik. Serta dikatakan kepada mereka, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan dan adalah usaha kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai oleh Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Ayat 24 Ustaz. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau orang yang kufur ingkar. Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang pada waktu pagi dan petang. Kita telah selesai melihat kepada ayat-ayat yang Allah bercerita tentang nikmat-nikmat yang Allah akan berikan kepada penghuni syurga. Dan surah ini dan beberapa surah yang lain kita lihat banyak Allah bercerita tentang syurga kan. Dalam surah Al-Waqi'ah ada, dalam surah Ar-Rahman ada, sebelum itu beberapa surah yang lain ada, dan juga selepas ini pun kita akan ada jumpa lagi cerita tentang syurga. Kenapa Allah banyak bercerita tentang perihal syurga? Dua soalan yang kita perlu lihat bersama-sama. Pertama, kenapa Allah cerita tentang syurga? Yang kedua, apa dia? Dia tak nak kita masuk neraka. Dia tak nak kita masuk neraka. Allah banyak bercerita tentang syurga. So dia nak tarik kita ke syurga biar kita tertarik. Motivasi Ustaz, motivasi. Motivasi, nak biar kita tertarik. Masya Allah. Kan?
dia macam apa? Macam kita lah kan, nak pancing anak kita masuk satu tempat atau pergi satu tempat atau buat sesuatu. Contohnya kan, kita pun akan cerita lah tempat ni best, tempat ni tempat ni kan. Nak pergi hantar pergi camp cuti sekolah contohnya kan. Dulu-dulu lah kat anak ke kat cucu ke. Kita akan cerita dulu, camp ni best, nanti dia buat ni, nanti dapat ni, nanti pergi ni kan. Tujuannya apa? Nak bagi seronok, nak pancing supaya semangat untuk nak pergi ke situ kan. Maka sebab itu di sepanjang Al-Quran kita lihat banyak ayat Allah bercerita tentang syurga. Dan ia juga beri gambaran kepada kita bahawa Allah inginkan kita ke mana sebenarnya. Ke mana Allah ingin kita pergi? Jumpa Ke dia syurga lah. lah Ustaz. Syurga. Jumpa dia. Lah, kan. So walaupun ada diciptakan neraka dan Allah sebutkan tentang azabnya, kan, tapi Allah inginkan kita ke syurga. Sebab itu Allah sebutkan wa'iddat lil kafirin, neraka itu disediakan bagi orang-orang yang engkar. Dia bukan disediakan untuk orang-orang yang taat, yang cuba untuk nak taat, patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah bawakan syurga supaya bersemangat lagi untuk nak terus kan, melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. Yang kedua, bila kita lalu pada ayat-ayat yang bercerita tentang syurga ini, apakah perasaan kita? Oh, kobar-kobar nak masuk syurga. Rasa biasa je ke? Atau ada rasa macam alah, ayat yang lebih kurang sama je kan? Kita tengok cerita-cerita dia kan, terus tentang syurga macam lebih kurang sama je cerita dia kan. Gentar dia takut tak dapat masuk, Ustaz. Memang takut tak dapat masuk. Right. Kenapa Allah bawakan cerita tentang syurga ni? Ia sebagai satu gambaran kepada kita. Kita contohnya, kalau kita nak beli rumah contohnya kan, atau nak beli kereta, apa yang kita akan buat? Kalau katakan sekarang tengah mood contohnya kan, nak beli rumah kan, semua mesti ada pengalaman nak beli rumah. So macam mana time dah macam dah boleh beli rumah dah ni, layak nak beli rumah ni. So macam mana ketika tu kan, akan duduk survey. Berapa rumah survey? Satu rumah, dua rumah, banyak rumah kan, kita akan survey. Dah cari kat internet, lepas tu buat apa? Akan pergi nak tengok depan-depan rumah tu macam mana. Lepas tu takat gambar semua siap. Lepas tu macam okey lah, saya nak rumah ni. So try lah nak submit loan contohnya kan, nak buat beli. So sementara nak menunggu rumah tu, ataupun kalau beli rumah yang under construction kan, sementara nak nunggu rumah tu siap, macam mana kita punya perasaan? Biasa je ke ataupun tak sabar-sabar? Ustaz ni tak sabar-sabar. Kalau ada gambar, bilik tak gambar tu selalu? Akan duduk bilik kan? Sementara nak tunggu rumah tu siap kan, ataupun urusan jual beli tu selesai, akan duduk bilik lah selalu kan, rumah tu ataupun gambar kereta tu duduk bilik lah tengok. Sebab apa? Tak sabar, looking forward sangat nak dapatkan rumah ataupun kereta tu. Maka sebab itu Allah beri gambaran kepada Quran, nak suruh kita apa? Nak bagi kita gambaran supaya kita looking forward, supaya kita baca selalu, bayangkan syurga tu, supaya kita looking forward. Kerana Allah sedang bercerita tentang apa? Rumah kita di masa depan kan. Maka kenapa kita tak excited untuk nak selalu membaca, selalu ulang, selalu tengok kan, rumah yang kita akan dapat ini nanti. Seperti mana kita excited beli barang-barang kan, macam beli baju raya tu bilik dalam almari dulu kan, sebab tak sabar nak pakai raya nanti kan, looking forward. So cerita-cerita syurga ni, Allah tengah cerita tentang rumah kita nanti. Maka kenapa kita tak rasa excited kan, nak baca hari-hari cerita tentang syurga ini. Dan para sahabat, mereka kadang bila waktu lepak-lepak tu, antara perkara yang mereka sembangkan ialah kan, tentang nanti di syurga macam mana
Kenapa? Kerana mereka excited, looking forward nak masuk syurga, so duk sembang-sembang lah. Macam itulah kita kan. Kalau kita suka tentang sesuatu tu akan duk sembang je pasal tu. Kalau tengah mood nak beli rumah, apa pun sembang pasal rumah je. Buka handphone kan scroll pasal rumah. Kalau keluar jalan-jalan kan tengok rumah. Kan dalam kepala tu duk rumah je. Begitu para sahabat, dan mereka bersembang-sembang tentang syurga kerana itu yang mereka looking forward. Nak sangat masuk ke syurga, dan itulah dia rumah kita di masa depan yang Allah sedang ceritakan kepada kita. So Allah ada ulang-ulang cerita ini sebagai gambaran. Kadang kan kalau ejen hantar gambar kan, sudut yang ni, angle yang ni ada, angle yang ni tak ada. So Quran bawakan pada surah ini angle yang ni, bawa pada surah yang ini angle yang ni pula. Dia bawa pada angle yang berbeza tentang syurga tu, sebab kita kan kalau beli rumah nak tengok semua keseluruhan rumah tu, kita nak tengok, tak nak pada satu angle, nak banyak angle. Dan kalau kata master bedroom tu nak tengok empat-empat penjuru tu, nak tengok gambar ni macam mana rupa. Itu yang bawakan pada surah sini sikit, surah sini sikit, angle-nya itu berbeza tentang rumah masa depan kita nanti. InsyaAllah agar kita looking forward pada apa yang menanti kita nanti. Allahumma amin. Sebutkan pada ayat ke-20, inna hadza kana lakum. Kita dah lalu pada ini, mungkin ini sedikit kita nak ambil sedikit mungkin recap. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah untuk kamu sebagai balasan dan adalah usaha kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai. Kita lihat pada perkataan kana. Kana. Apakah tanda yang ada? Apakah tanda yang ada pada perkataan kana? Silakan. Geng bahasa Arab. Apakah tanda yang ada? Ingat? Tak berapa ingat dah. Perkataan 3 huruf Ustaz. Baik, Masya Allah. Ada Bukan wakil sukun. lah. Perkataan 3 huruf, awal dan akhir pada atas, huruf di tengah bukan sukun. Maka kategorinya apa? fi'il madi. Dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ni apa benda dia? Dia adalah past tense. Past tense. Past tense juga perbuatan yang telah lepas. Baik. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana. Sekali lagi kana diulang. Kategorinya sama, dia adalah fi'il madhi ataupun past tense. Maka Allah sedang rujuk kepada apa? Pada kedua-dua kana ini. Kana, apa beza kana pertama dan kana yang kedua? Apa beza kana pertama dan juga kana yang kedua? Kana yang pertama ini adalah cerita ketika di dunia pada manusia. Maaf, kana yang pertama. Kana yang pertama adalah cerita di dunia pada kita, manusia. Kana yang kedua ini adalah cerita ketika di dunia pada Allah. Baik, apakah dia? Mana tu? Ya? Apa dia? Macam mana pula tu Macam tengah nak figure out. In haza kana lakum. Macam cerita tu nanti dah di akhirat besok, ini adalah segala pemberian. Baik. Baik. Sebutkan sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan. Okey. Karena di sini Allah sebutkan ini adalah apa yang ibadullah lakukan ketika di dunia dulu. Apa yang kita lakukan ketika di dunia. Allah nak bagi tahu apa yang kita buat dulu di dunia, kana lakum, kita tolong orang ke, kita buat baik kan, kita ibadah-ibadah yang kita sembunyikan daripada orang, ataupun apa yang kita buat yang orang tak hargai, orang tak acknowledge, maka Allah kata kana lakum, apa yang dulu kamu buat dulu ketika di dunia. Siapa yang tahu dan siapa yang melihat? Allah Azza wa Jalla. So Allah kata kana, apa yang dulu kamu buat dulu ketika di dunia, maka
manusia tak nampak, manusia tak hargai, tapi siapa yang tahu dan siapa yang nampak? Allah Azza wa Jalla tahu dan nampak ketika kita melakukan kebaikan tersebut. Ustaz, nak tanya simpang Yes, sikit. silakan. Apa beza antara kana dengan kunu dengan kanu? Kana, Kunu, okey, satu lagi kanu. kunu, satu lagi kanu. Okey, baik. Bezanya adalah pada dia punya, Tu plural tak? Tu. Kanu tu ramai tu. okey. Kana ni tadi tanda dia apa? Kita ambil tanda. Okey. Ini ringkasnya tadi dia adalah fi'il Madhi. madhi. Kanu dia juga adalah dalam bentuk fi'il madhi juga. Tandanya ini waw alif sukun akhir perkataan. Kunu dia adalah dalam bentuk fi'il juga, tapi dia adalah fi'il amar. Sebab tu kalau lihat dalam terjemahannya ada perkataan lah, kan, kunu. Contoh Allah sebutkan dalam Al-Quran, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu qiradatan kera. Itu bezanya daripada kategori dan juga dhamirnya. Kategori dan juga dhamirnya. Tapi dia daripada ru'ud yang sama. Okey, terima kasih Ustaz. Lupa Baik. dah. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Inna hadza kana lakum. Kana ini Allah nak refer kepada apa yang manusia lakukan ketika di dunia yang dibuat sembunyi-sembunyi ataupun apa yang dibuat yang manusia tidak hargai. Maka Allah nak bagi tahu ketika itu Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan kana yang kedua ni Allah nak bagi tahu ketika mana orang lain tak peduli apa yang kita buat ataupun kita cuba sembunyikan daripada pandangan orang, maka ketika di dunia itu juga Allah dah siapkan apa? Ganjaran dah. Allah dah siapkan dah ganjaran untuk kita. Betul sebutkan wa kana sa'yukum, dan adalah, karena ni adalah dulu sa'yukum, usaha kamu mashkura, diterima dan juga dihargai. So waktu kita di dunia dulu, waktu kita tengah buat sekarang ni, Allah tengok dan Allah dah siapkan dah ganjaran untuk kita nanti di akhirat. Maka ini adalah bentuk yang Allah nak beritahu kepada kita. Kerana dalam surah Al-Insan ini tadi, antara poin besarnya ialah tentang apa? Tentang sikap manusia yang suka dirinya itu dihargai, disebut-sebut, diterima, dikedepankan. Itu sikap manusia. Akan tapi realitinya ada pada banyak ketika yang tidak dihargai, tidak disebut, tidak diterima kasih orang, dan orang tak peduli pun tentang kita. Maka Allah katakan alakum, apa yang dulu kita buat ketika di dunia itu Allah telah siapkan dah. Allah dah tengok dan Allah dah siapkan dah ganjarannya siap-siap untuk kita. Inna hadza kana lakum jazaan. Dan kita sebutkan sebelum ini tentang jazaan, balasan. Maka result daripada apa yang kita buat itu berada di tangan siapa? Berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Bahagian kita adalah as-sa'yu. Bahagian kita adalah usaha sahaja. Kan? Maka sebab itu kita usaha dan result itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita nak masuk pada bahagian nak result itu, dan itulah yang selalunya buatkan kita sedih dan juga kecewa. Dan seorang mukmin dia hanya melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, as-sa'yu itu usaha, dan selebihnya itu dia akan serah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang Allah sebutkan. Kita lihat pada surah yang ke-53 ayat yang ke
39 dan juga ayat yang ke-40 pada halaman 527. Yalah, halaman 527. Ayat 39 dan juga ayat yang ke ayat 39 hingga ayat ke-41. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Terjemahan sebentar. Okey. Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya, dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya pada hari kiamat kelak. Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna. Baik. Maka pada bahagian kita adalah apa? Bahagian kita adalah as-sa'yu ataupun sa'a. Usaha itu adalah pada bahagian kita, result itu semua kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu akan membuatkan kita kurang stres yang sangat banyak. Kerana selalunya yang buatkan kita tertekan adalah kerana kita inginkan result itu seperti mana kehendak kita. So kita duk push hingga ada orang yang sampai melampaui batas, melebihi batas yang sepatutnya. Kerana dia nakkan result itu seperti mana yang dia nak, maka dia langgar apa sahaja asalkan dapat seperti mana yang dia inginkan. Sedangkan Allah ingatkan di sini balasan itu, jazaan itu adalah nanti Allah yang akan berikan, dan bahagian kita adalah pada bahagian usaha. Ulang sebutkan pada ayat ke-23, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Ustaz, Ya, saya. sekejap. Saya nak tanya, nak confirmkanlah balik tadi perbezaan kana yang first dengan yang second tu, Ustaz. Baik. Kana yang pertama tu, apa yang kita buat dulu di dunia merujuk kepada balasan ni, Ustaz. Balasan. Dan kana yang kedua tu, dia adalah dulu dia berkait dengan apa yang telah diusahakan. Macam mana tu, Ustaz? Okay, baik. Saya nak bezakan kana pertama dengan kana kedua. Baik. Kana yang pertama ialah apa yang kita lakukan ketika di dunia. Kana lakum jazaan. Maksudnya ketika mana kita sedang lakukan sesuatu ketika di dunia, jazaan, balasan itu Allah dah siapkan dah. Pada setiap apa yang kita sedang lakukan di dunia ini, balasan itu Allah dah siapkan siap-siap dah. Itu kana yang pertama. Kana yang kedua adalah pada apa yang kita usahakan ketika di dunia ini, Allah acknowledge apa yang kita buat tu. Walaupun kita rasa orang tak hargai apa yang kita buat, tapi Allah nak bagi tahu, Allah di langit itu yang sedang melihat kita buat itu, Allah sedang menghargai apa yang kita buat itu, cuma kita je yang tak tahu. Kita je yang tak tahu. So kita rasa macam orang tak hargai aku, tapi sebenarnya bila kita rasa begitu, Allah di langit sedang menghargai apa yang kita tengah lakukan. Macam sekarang ini, contohnya kan, kita berharap Allah, kan, kita sedang usaha untuk nak faham Quran. Kan? Mungkin orang lain nampak macam kau faham Quran macam
macam tak ada apa-apa tambahan. Tak ada apa-apa tambahan pun, contoh kan, sebab orang selalu lihat kepada apa, bila kita buat sesuatu itu Nilai result, tambah. result tu orang nak lihat pada yang zahir kan. So kau masuk ke Al-Quran bukannya tambah kaya ke, kau tambah sihat ke, tambah muda ke, tambah jawatan ke, orang suka tengok tu kan. So orang tengok macam tak ada apa pun. So kita yang masuk kelas ni, kita tetap terus juga belajar Quran, kita baca dan cuba kita faham walaupun orang macam tak pandang ataupun mungkin ada macam sekejap je tu kan, perlekeh apa yang kita lakukan. Tapi sementara kita sedang sekarang ini nak belajar faham Quran, Allah di langit sedang menghargai apa yang kita lakukan, walaupun orang di bumi tak menghargai apa yang kita lakukan. So Allah nak bagi tahu dulu waktu kat dunia, ni cerita kat akhirat kan, Allah nak bagi tahu dulu waktu kat dunia, waktu kau tengah buat ni dulu ni, kau duduk dalam kelas belajar, cuba nak faham keruk tu, orang lain macam dia ni buat apa benda kan, tak ada nampak pun tambah apa-apa, orang tengah pelekehkan apa yang kau buat. Tapi ketika itu Allah bagi tahu, aku di langit sedang menghargai apa yang kau buat. Aku tengok dan aku hargai apa yang kau sedang buat itu. Aku acknowledge apa yang kau sedang buat. Allah bercakap dengan kita masa di syurga lah ya Ustaz. Ya. Ya. So sebab itu Allah gunakan kana nak merujuk kepada apa yang sedang kita buat di dunia. So sekarang ni Allah nak beritahu. So dia sebenarnya ayat yang bentuk bukan saja Allah nak beritahu balasan dan Allah akan mensyukuri ataupun berterima kasih atas apa yang kita buat, akan tetapi sekarang kita yang sedang baca ayat ini sekarang ini ketika di dunia, Allah tengah nak pujuk kita, Allah tengah nak bagi semangat kepada kita. Kalau orang tak hargai, orang tak berterima kasih, orang tak hiraukan, maka jangan sedih sebab Allah di langit sedang tengok dan Allah acknowledge, Allah hargai apa yang sedang kita lakukan. Maka teruskan apa perkara baik yang kita tengah lakukan walaupun tak ada siapa pun yang tengok, walaupun tak ada siapa pun yang hirau tentang perkara itu. Kerana balasannya, pertama Allah hargai, yang kedua balasannya Allah dah siapkan, dah siap di akhirat. Contoh orang kita sebutkan, orang yang dia berusaha contoh untuk nak jaga solat sunat contohnya kan, solat sunat 12 rakaat tu, orang tengok benda tu solat sunat kan, macam biasa je dia adalah solat sunat, tapi Allah yang tengok tu, Allah hargai tak orang yang usaha nak jaga tu, sebab susah kan nak jaga 12 rakaat tu komplit, susah. So Allah yang menengok daripada langit tu, Allah menghargai, dan setiap 12 rakaat itu Allah sediakan tak ganjaran untuk dia? Dah sedia ke belum? Dah. Ganjaran tu dah siap sedia dah, tinggal tunggu kita nak sampai je ke sana untuk nak menikmati ganjaran tersebut. Yang menghalang antara kita dan ganjaran yang Allah sedang sediakan adalah apa? Kematian. Itu je. Yang ada in between kita dengan ganjaran yang Allah sedang sediakan. Tapi Allah nak bagi tahu, teruskan. Walaupun orang tak kisah, kau tak nampak bertambahnya dari sudut zahir, duit bertambah ke apa-apa yang bertambah, kau tak nampak. Tapi ingat, Allah sedang menghargai apa yang kita buat, penat lelah itu, dan Allah dah siapkan dah. Kita ke mana kita sedang buat, ganjaran tu Allah dah siapkan dah di langit. So ini dua kana pada yang ke-22 ini, dia bukan saja Allah nak bagi tahu, tapi Allah sedang nak memberi kita semangat tentang apa yang sedang kita lakukan sekarang ketika di dunia. Yang tu past tense dulu dia pakai tu ya, dia dah siap bagi tahu. Ya. Sebab itu ayat 22 ini dia macam ibu kepada cerita dalam surah Al-Insan pada pendapat saya. Kerana dia bukan saja bagi tahu, tapi dia sedang cerita sekarang ini. Sekarang ni kita tengah berada sekarang ini, Allah di langit sedang tengok, sedang hargai dan sedang menyediakan balasan sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan. Cuma nanti bila kita sampai di syurga nanti, Allah flashback balik. Ingat tak waktu kau buat ni, orang pelekeh, orang tak kisah orang ni, waktu tu Allah tunjuk, kau tengok ni, kau tengok waktu kau tengah buat tu kat dunia, kat langit apa yang berlaku. Kita pun ditunjukkan yang Allah sedang tengok apa yang kita buat dan Allah tengah siapkan ganjaran pada kita.
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kita analisis dari sudut bahasa boleh tak pada ayat ke-23 ini? Perkataan inna. Perkataan inna, apakah kategori yang ada pada perkataan inna ini? Dalam perkataan inna ni dia ada dua perkataan. Satu perkataan apa? Taukid. Indana. Indana. Okay, baik. So yang pertama dia adalah apa? Taukid. Taukid tu apa? Negasan. Penegasan. Baik. Dan na ini dhamir. Baik. Nahnu Kami. dhamir. Domer. Baik, na ni tadi dhamirnya apa? Kami. Dhamir Kami. kami. Nahnu juga. Okey. Nazalna, perkataan dia yang ada. Kami telah menurunkan. Nazal menurunkan. Tanda dulu. Nazala. Nun alif akhir perkataan sebelum dia sukun. Kategorinya Madi. fi'il madhi. Dhamirnya Nahnu. nahnu. Baik. Terjemahan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan beransur-ansur. Apa Allah nak beritahu dalam ayat ni? Dia Yang turunkan Al-Quran tu. Dia turunkan Quran tu dengan beransur. beransur-ansur. Baik. Itu Ustaz, dia tegaskan 3 kali Ustaz. Kami, inna, nahnu kami, nazalna kami. 3 kali. macam mana pula boleh tahu? Dalam terjemahan sesungguhnya kami telah menurunkan. Tapi kalau word by word dia kami, Banyak namanya sangat. kami. Sungguhnya aku. Sungguhnya kami menurunkan. Ni nak tanya Ajayu, Ajar Nuria, Ajar Zaidah, Ajar Rozimah semua ni. Belajar bahasa Arab kat Timur Tengah ke universiti mana belajar dulu ni? Ustaz Muhammad Faiz. Universiti Ustaz Faiz. Universiti Sinarji. Takut kalau kita Hai. pergi ajaran sesat kan Ustaz. So, Jaya. boleh. Itu 3 kali ingat kami ni. Aduh. So, Pasal boleh- 3 kali tu. Boleh nampak tak? Kita belajar bahasa Arab yang simple, tapi dia minimum, dia timbulkan tak soalan dalam kepala kita? Timbul. Dia buat tak kita mula melihat kepada teks Arab, walaupun kita tengok tu terjemahan perkataan dia memang kita tak tahu. Tapi bila kita slowly buat, kita macam terfikir, sini nahnunya ada berapa? Sini yang pertama, sini yang kedua, sini yang ketiga. Ada 3 kali kami. Dalam terjemahan ada berapa? Ya. 1 sahaja. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan beransur-ansur wahai Muhammad. Faham tak apa yang ayat ni nak sampaikan? Sampai tak makna dia? Kalau Sampai. ikut terjemahan. Kalau ikut Sampai. terjemahan, Difahami. Kan? Baik. So, ikut terjemahan makna ayat yang nak disampaikan pada kita, kita faham. Cuma kita melihat sedikit pada sudut bahasa, dapat tak maklumat tambahan? Kita dapat. Minimum kita dapat apa? ayat ni penegasan. Pengulangan domer kami itu sampai 3 kali. So, kenapa? Allah nak streskan dia yang buat. So, pertama Allah nak Dia ragu-ragu. Lebih pada ragu-ragu. pertama Allah nak streskan Kalau 2 ragu-ragu. tentang dia itu yang menurunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia ragu-ragu. Allah nak sebut tentang apa? Tentang audience dia. Tapi takkan Nabi yang ragu-ragu. Baik. So kita ayatnya simple tapi masya-Allah, kan? Dia macam-macamnya, macam nak tengok mana satu ni. Kan? Okay, baik. Kita slowly pergi. So kita lihat pada teks Arab, pertama dah ada penegasan, betul tak? Ya, Yang kedua kita lihat ada pengulangan dhamir kami 3 kali. Itu maksud dia tak tegaskan lagi. Satu dah tegas daripada sudut perkataan sesungguhnya. Sekali lagi Allah tegaskan dengan buat apa? Dengan mengulang dhamir kami 3 kali yang kalau ikut ayat, kita terjemah literally dia akan jadi sesungguhnya kami telah menurunkan. Bunyinya bunyi pelik, mana ada orang cakap macam tu kan? Tapi itu yang kita dapat bila kita lihat pada teks Arab dia. Dhamir Kata kami dia itu macam tu diulang kan, 3. Ya? Kata dia macam tu kan. 3 kali tu. Ya. Betul.
Kita dapat bila lihat pada teks Arabnya. Tengok terjemahan tak? Tak dapat. Baik. Macam tu lah Ustaz Anwar, very dramatik. Kan? Kan? Ustaz, Ustaz. dalam biasa ada Ustaz, dalam ucapan Hmm? seseorang speaker dia kalau nak menguatkan dia akan berulang Ustaz. Saya tidak mahu awak melakukan ini. Saya tidak mahu awak melakukan perkara ini. Dia ulang tak Ustaz? Betul. Itu menunjukkan penekanan. Betul. Ha. Itu tapi kalau ulang domain tu dia macam bunyi pelik lah. Saya tak mahu. Dia macam pelik kan? Pelik. Orang akan ulang phrase tu lah yang betul. dia nak tekankan tu. Kan? Ustaz, Ya saya. Kata dia, ini orang nak kata insan ni lupa, so 3 kali cakap baru ingat. namanya insan. Dia tahu dah, dia tahu masing-masing banyak makan semut. So kalau kita terjemahkan, dia jadi sesungguhnya kami. Kami yang telah menurunkan. Kita akan dengar bunyi tu macam, kita dengar pun feel tu dia tu lain macam kan. Feel kita pun bila dengar yang begitu kita rasa lain macam. So Allah nak highlightkan tentang apa? First kali Allah nak highlightkan tentang kami. Kalau kita baca secara keseluruhan, yang Allah nak beritahu adalah Quran tu diberitahu diturunkan dengan beransur-ansur, betul tak? Itu yang kita akan dapat lah. Tapi bila tengok teks Arab, yang Allah nak highlight adalah tentang kami. Itu yang first. Quran yang kedua. Cara Quran turun adalah poin yang ketiga. Tapi kalau kita baca terjemahan, yang kita dapat, yang Allah nak beritahu dalam ayat ni adalah tentang Quran diturunkan beransur-ansur. Bukan yang ditekan itu tentang siapa yang menurunkan, betul tak? Bila lihat pada teks Arab, yang Allah nak tekankan yang pertama sekali adalah tentang siapa yang turunkan. Walaupun dia beransur. Walaupun dia beransur. Allah nak tekankan tentang itu. Kenapa Allah nak tekankan tentang Perhatian itu? kepada Allah lah ni. Ya? Kita kena beri fokus kita dan perhatian kita kepada Allah lah ni. Ya. Allah nak suruh fokus kepada siapa yang menurunkan dan dibalik kepada audience dia. Poin kita yang kedua. Kenapa diletakkan banyak sangat penegasan? So, bila banyak sangat penegasan, maknanya audience itu adalah audience yang bukan 50-50 lagi. Dia adalah audience yang apa? Audience yang memang dah Tak nak tolak. terima. Dah tak nak terima dah. Audience yang tak nak terima. Baik. Dan pada ayat ini, seperti sebutkan tadi, ini sebut kat siapa? Sebutkan Nabi Nabi kan? Muhammad. Sebut kat Nabi. Itulah sebut kat Nabi. Kan? Takkanlah Nabi tak terima. Tu yang Dia macam ibarat kata-kata orang Melayu. kalau anak sindir menantu. Ya. Oh. Bukanlah anak sindir menantu. Yang Allah sedang nak sebutkan adalah kepada orang-orang yang tolak Quran. Quraisy ketika itu. Kerana Allah highlightkan adalah tentang siapa yang turunkan Quran. Kerana mereka kata Quran ni apa? Siapa yang buat? Dia kata syair. Dia kata syair. Dia kata Muhammad yang buat. Dia kata Muhammad ni ambil daripada cerita dongeng yang dulu-dulu. Itu disebutkan beberapa penolakan mereka tentang Quran ini pada awal surah yang ke-25, surah Al-Furqan. Kata cerita penglipu lara. Cerita penglipu lara. Kalau kita boleh pergi tengok sekejap supaya kita boleh faham kenapa Allah streskan tentang siapa yang turunkan, bukan Quran. Bukan Quran jadi poin utama, tapi siapa yang turunkan itu menjadi poin yang utama. Saya bacakan sebab ayat dia ada beberapa ayat yang panjang. Pada halaman 360 bermula pada ayat yang keempat. Wa qala allazina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, Al-Quran ini hanyalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad. Dan ia dibantu oleh kaumnya yang lain.
Maka dengan kata-kata itu sungguhnya mereka telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang untuk dihafalnya. Maka Allah sedang nak highlightkan kepada Quran ke atau kepada siapa yang turunkan Quran? Siapa yang Pada turun? diri Siapa dia yang lah. turunkan Quran? Kenapa? Kerana Quraisy ketika itu sedang mempersoalkan tentang apa? Tentang Al-Quran. Kerana mereka tak boleh nak lawan Quran tu, tak boleh nak datangkan yang perkataan yang boleh lawan kesedapan Quran. So mereka sedang argue, sedang mempertikaikan tentang Al-Quran. Maka sebab itu Allah highlightkan tentang siapa yang turunkan tu, iaitu kami, Allah Azza wa Jalla. Bukan pada Quran itu yang diturunkan secara beransur-ansur. Itu poin yang kedua dan yang ketiga. Highlight yang utama adalah siapa yang turunkan. Itu yang Allah nak highlightkan kerana Quraisy meragui perkara tersebut. Dan perkara itu juga yang Allah nak highlightkan kepada kita semua. Kerana banyaknya suruhan dan larangan Allah dalam Al-Quran. Betul tak? Dan bagaimana manusia bila berhadapan dengan suruhan dan larangan Allah? Adakah manusia menerima semuanya dengan lapang dada dan menjalankan semuanya? Ataupun ada yang rasa macam susah sikit lah bab yang ni. Yang ni macam okey lah. Macam mana? Ada yang ambil, ada yang tak ambil. Mana yang rasa okey ambil, mana yang dia rasa macam susah lah. Nantilah kemudian. Tak sesuai lah. Kan? Dengan berbagai alasan. So Allah nak bagi tahu yang suruh tu dan yang larang tu adalah siapa? Kami. Allah yang suruh dan Allah yang larang. Dia bukan perkataan sesiapa. Allah nak highlightkan tentang Quran. So bila kita baca Quran, kita baca berdepan dengan suruhan dan juga larangan. Perkara yang kita ingat ialah ini adalah datang daripada Allah. Dia bukan datang daripada orang lain. Bukan datang daripada mana-mana manusia. Dia datang daripada Allah. So kalau satu order, satu task datang daripada bos, kita akan beri perhatian ataupun kita boleh pilih nak buat ke tak buat? Tak ada. Kalau arahan tu ada daripada bos, ada pilihan tak nak buat ke tak buat? Tak ada dah pilihan. Hanya satu saja. Kena saya yang menurut perintah. Kan? Tak ada pilihan yang lain. Kena buat. Bila kita membaca Al-Quran dengan perasaan yang ini Allah, datang daripada Allah ni. So ini Allah yang suruh, ini Allah yang larang. Maka kita akan lebih menghargai suruhan dan larangan itu sepatutnya. Kan ini bukan datang daripada manusia yang biasa. Maka ini Allah nak highlightkan tentang siapa yang menurunkan Al-Quran itu kerana audiens ketika itu, iaitu Quraisy, mereka berusaha, memang bukan ragu-ragu lagi, mereka memang tolak habis Al-Quran ini dan dalam masa yang sama mereka mengakui tak bahawa Al-Quran ini adalah benar? Mereka mengakuinya belakang-belakang. Mereka tahu itu adalah benar, tapi mereka tolak. Maka Allah highlightkan tentang Quran ini, ya memang benar datang daripada Allah. Sebab itu dia perkataan yang manusia dengar, manusia rasa takjub. Sesungguhnya kamilah kami yang telah menurunkan Al-Quran. Alaika, ke atas engkau wahai Muhammad. Terjemah letakkan kepadamu. Kan? Kalau kepada selalunya digunakan ialah apa? Ilaika. Betul tak? Ila kan kepada. Kan? Tapi teks Arabnya alaika. Diturunkan ke atas. Beza tak? Beza. Apa pelajaran yang boleh kita ambil? Alaika tu tak turun daripada tempat yang tinggi. Bila disebut alaika, kita bukan saja tahu Al-Quran ni turun kepada Nabi Muhammad, tapi kita tahu Al-Quran ni datang daripada tempat yang tinggi ke bawah. Dan untuk Nabi buat pula daripada tinggi ke bawah juga.
Daripada tinggi ke bawah pula lagi. Lepas tu Kan? Nabi ke bawah pula. So, bila datang pada satu tempat yang tinggi, dia menggambarkan kepada apa? Keagungan dan juga kehebatan. Tempat yang tinggi. Sebab itu kalau ada hotel, floor yang lagi tinggi, lagi murah ke lagi mahal? Lagi mahal lah. Kecuali kalau duduk walk up apartment, lagi murah lah. Penthouse mahal Ustaz. Kan? So, sebab itu, kita bangunan yang lebih floor yang lebih tinggi itu lebih mahal. Kan? So, sesuatu yang tinggi, bos selalu duduk bawah ke bos duduk atas? Bos duduk atas. Sebab tu kalau chart, bos yang paling atas, bukan bos yang paling bawah. Ataupun sama tak atas. Sebab daripada atas ke bawah melambangkan kepada ketinggian, kehebatan dan juga kebesaran, kemuliaan. So, alaika. Sesuatu yang hebat, yang tinggi, turun ke bawah, maka yang diturunkan itu, sebelum kita tahu apa yang diturunkan. Sebab Allah tak sebut, inna nahnu nazzalnal Qur'ana alaika. Betul tak? Patutnya macam itulah. Kan? Tapi sesungguhnya kami yang telah menurunkan ke atasmu Al-Quran. Quran tu diletakkan di belakang. Patutnya Quran tu letak kat mana? Kat sinilah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu. Betul tak? Tapi Quran tu diletakkan di belakang. Kenapa? Kerana kalau kita baca sampai sini saja, sesungguhnya kami yang telah menurunkan ke atasmu. Kita tahu je, oh ni daripada atas ke bawah. So bila dengar je daripada atas ke bawah, kita dah tahu ini bukan benda yang biasa. Ini benda yang special. Tanpa sebelum kita tahu apa benda tu, tak tahu pun apa yang diturunkan tu, tapi kita tahu dah ni mesti special. Ustaz, ini bentuk penulisan yang macam ni kita panggil apa Ustaz? Saya ingat dulu Shuaib Web selalu tekankan yang macam ni. Baik. Shuaib Web dulu, Shuaib Web. Ini Dia macam Al-Fatihah tu pun ada. betul. Dia Umumnya dia masuk dalam kategori balaghah. Kategori balaghah. Surah Mubalaghah kau Ustaz. Tujuan dia nak menunjukkan pentingnya benda tu kan. Surah Mubalaghah kau? Bukan. Bukan. Dia macam sama tapi bukan. Perkataannya bunyi macam sama tapi bukan. Balaghah tu memang tinggi balaghah tu. Betul. Balaghah dia satu ilmu yang bawah tu, dalam tu ada lagi lah beberapa. Macam surah Qiyamah tu ada kan balaghah. So dalam di surah Al-Fatihah pun dah ada dah benda tu yang dia buat. Betul. Di surah Al-Fatihah. Umum itu balaghah Quran, tapi yang diterbalik-terbalik itu khusus namanya itu adalah taqdim wa ta'khir. Itu nama khusus taqdim wa ta'khir. Yang didahulukan dan yang dikemudiankan. Ya, betul. Dia ada kepentingan dia kan. Dia ada kepentingan. Betul. Nama kaedah itu adalah taqdim wa ta'khir. Nama ilmu itu adalah balaghah. Nama kaedah itu, kaedah penulisan adalah taqdim wa ta'khir. Mengedepankan dan membelakangkan. So tujuannya apa? Tujuannya nak highlight apa yang dikedepankan. Nak highlight apa yang dikedepankan. Sebab itu untuk masuk bahagian tu, kita akan belajar dulu susunan ayat yang biasa. Lepas pada itu baru pergi. Barulah kita tengok, ini susunan biasa ke bukan? Susunan biasa ke bukan? So ini bukan susunan yang biasa. Kerana susunan biasa selepas daripada fi'il dan juga fa'il, dia kena ada terus ini, maf'ulun bih. Tapi diselitkan di tengah-tengah itu jar dan juga majrur dekat sini. Yang ini dibelakangkan. Kenapa? Kerana pertama nak highlightkan tentang atas siapa yang diturunkan itu. Atas siapa yang diturunkan itu nak dihighlightkan. Yang kedua, yang diturunkan itu walaupun kita tak tahu tu apa, tapi dia datang daripada atas. So dia, kalau sebut je arahan daripada atasan, kan? Kadang kita dapat macam tu je. Ini adalah arahan dari pihak atasan. Siapa yang bagi arahan tu, kadang kita tak tanya dan tak tahu pun, tapi bila dengar je arahan dari pihak atasan, kita macam, oh okey. So kena ikut. Sebab arahan dari pihak atasan, cukup dengan tu je. Tak perlu tahulah dia arahan daripada siapa. Okay. So begini Allah sebutkan, alaika, dia sesuatu daripada atas ke bawah. Allah highlightkan bendanya itu, dan iaitu Nabi Muhammad SAW, Allah kedepankan sebutannya. Kenapa? Kerana highlightkan tentang orang yang diturunkan itu juga adalah istimewa. Kerana setelah Quraisy, dia argue, dia membawa hujah meragukan tentang Al-Quran. Yang kedua adalah mereka membawa hujah untuk merendah-rendahkan Nabi SAW. Dalam surah Al-Furqan tadi kita baca tadi,
kita baca beberapa ayat itu tentang Quran, directly selepas daripada itu, mereka terus kutuk Nabi pula. Mereka kata kalaulah Nabi ni seorang malaikat atau diturunkan bersamanya malaikat, atau dia ni ada harta yang banyak. So dia kutuk Nabi pula. Dia kata apalah Rasul ni, mali hadzal Rasul yamshi fil aswaq. Apalah ini Rasul ke? Dia jalan dekat pasar sama dengan kami. Dia makan, dia minum sama dengan kami. Tak ada apa yang special pun. So dia pergi dekat Nabi pula. Iaitu ayat ni ringkas, tapi dia sedang nak menjawab apa yang Quraisy sebutkan tentang siapa yang menurunkan dan tentang orang yang diturunkan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kalau wasallam. Ustaz tak highlight, kita pun tak nampak pun Ustaz. Tak nampak ada hidden apa tu. Ha, Message. Allah. Message. Sebab tu kita kena berguru. Lepas tu, Ustaz. itulah ajar bahasa Arab. Satu ayat lagi. Ustaz, nak Ya, tanya saya. Silakan. Nazalna fi'il madi kan. Lepas tu dia diturun, nazalna ni dia continuous kan, because dia past, walaupun dia past tense tapi dia continuous. Lepas tu tanzila, continuous ni can also mean beransur-ansur kan. Tanzila pun beransur-ansur. But tanzil, dia cakap sini tanzilan, which is a noun. Ada ke word tanzila as fi'il madi tadi? Kata ni dia anaita macam cerita tu kan. Tak ada. Dia memang dalam bentuk isim. Isim ni Sama ada lagi. tanzilan ataupun ada dalam Quran. Perkataannya tanzil ada dalam Quran. Kan kita ada tanzil al-azizir rahim. Tanzila. Ini juga dalam bentuk isim juga. Isim masdar. Dia terbitan. Masdar. Penurunan. Betul. Baik. Saya tengah cari Cikgu Mulyani tadi. Cikgu Mulyani suka benda-benda ni. Ustaz Silakan. nak tanya Ustaz. Silakan. Okey, dalam surah ni nazalna, inna nahnu nazalna. Dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalna. Apa beza ni Ustaz? Baik. Soalan menarik, Datin Zu. Okey. Gabung dengan soalan Haji Yud sekali. Dengan Haji Yud sekali. Okey. Okey, so kita dah bahagian situ, okay? Kita dah lihat dari sudut perkataan, bentuk perkataan yang digunakan dan juga sedikit tentang Tak tanya pula anzala. Anzalna ada peta lain. Anzalna peta lain. Anzalna ada peta lain. Nazalna ada peta lain. Anzala. Okey, kita Betul lah tu, pandai. So kita ada anzala dan juga nazala. Digunakan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Masalah saya seronok bila tengok teks Arab masing-masing pun ini dah tahu tu. Masya-Allah. Mungkin pada kita yang dah mula bersembang dan boleh sebut poin itu, kita rasa macam okey kan, sebab kita dah tahu, kita rasa macam okey lah, dia dah jadi perkara yang biasa. Tapi percayalah, perkara ini kan sehingga ke universiti pun kalau tak dikaji, dia tidak akan nampak juga poin tersebut. Serta kalau dia belajar pada universiti, kerana di universiti kita akan belajar tentang tafsir, tak ada belajar tentang tadabbur, belajar tentang tafsir. Dan kalau belajar dengan orang Arab pula, orang Arab dia dah bahasa dia, so dia jarang melihat kepada detail-detail perkataan yang digunakan. Tapi itu kelebihan kita yang bukan native speaker untuk Arabic. Kita melihat kepada perkataan, jenis perkataan, bentuk perkataan yang digunakan. Dan poin ini sampai saya habis universiti pun saya tak belajar tentang perkara ini. Detail yang begini. Untuk melihat kepada bentuk perkataan. Saya belajar selepas daripada universiti itu. So ni masya-Allah, kira apa yang semua tahu di sini, dia bukan poin biasa tau. Ini poin universiti punya level. Yang sekarang dah boleh main sebut-sebut. Cik Nyonya tak masuk. Dia kalau dia masuk lagi.
Jangan lagi Kan? Baik. So anzala dan juga nazala. Kedua-duanya Al-Quran letakkan makna turun. So bezanya dari sudut apa? Bezanya dari sudut cara penurunan. Anzala adalah penurunan sekaligus. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah guna anzalna. Allah tak guna nazalna. Kenapa? Kerana pada malam Al-Qadar itu Quran diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan selepas daripada itu Allah gunakan di sini nazalna. Nazalna ataupun nazala, dia adalah penurunan secara berperingkat. Iaitu kalau dalam terjemahan kedua-duanya kita akan dapat makna turun. Terjemahan kita akan turun. Tapi bila kita lihat pada teks Arabnya barulah kita akan dapat perbezaannya daripada sudut cara penurunan tersebut. Baik, di sini Allah sebutkan inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan. Menurunkan secara apa? Secara beransur-ansur. Alaikal Quran, ke atasmu wahai Muhammad, Al-Quran ini tanzilan. Okay. Kalau tengok di sini nazzalna, terjemahannya apa? Kami telah menurunkan secara beransur-ansur. Tanzilan ini diterjemahkan dengan apa? Beransur-ansur juga. Kan? So sebenarnya perkataan beransur-ansur itu ada berapa kali? Ada 2 kali. Dan ayat ini kalau sampai Quran saja dia telah lengkap. Inna nahnu nazzalna alaikal Quran. Terjemahannya pun akan jadi sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Dan beransur-ansur itu boleh diambil daripada perkataan nazzala ataupun nazalna itu sendiri dah. Tapi Allah tambah lagi sekali kat belakang ni tanzilan. Tanzilan. So ada 2 kali beransur-ansur yang disebut. Kenapa? Yang pertama past. Yang kedua tanzila itu present and continuous. Baik. Kenapa Allah sebutkan di sini? Nazala beritahu yang telah diturunkan beransur-ansur dan akan diturunkan beransur-ansur. Baik, Masya Allah. Telah diturunkan beransur dan akan diturunkan beransur-ansur. Masya Allah. Mesej dia Maksudnya dia ada dua peringkat Ustaz. Dia ada 2 peringkat penurunan Ustaz. So dia nak beritahu kat kita ataupun Nabi Muhammad yang Al-Quran ni bukannya ciptaan Nabi Muhammad. Dia dibuat sikit-sikit. Betul-betul beransur-ansur diturunkan. Dia menunjukkan dia datangnya daripada Allah lah. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Okey. Ada lagi? Mula-mula tu nazalna tu sekaligus kan? Sekaligus Tak, dia. nazalna tu dah beransur dah lah. Tapi sekaligus. Tak, dia beransur-ansur. Tanzila tu beransur-ansur juga. Beransur-ansur juga. Dia nak bagi tahu satu lagi kan orang ni menentang dia akan ada lagi ayat yang akan sort of mengesahkannya lagi lah macam tu lah rasa. Masya-Allah. Sebenarnya tanzilan belakang itu. Tanzilan di belakang ini. Dia orang kafir tak boleh nak berdebat sangatlah dengan dia, tak ada point lah. Bukan tu ciptaan dia, bukan itu syair dia. Habis ada lagi, bila habis ada lagi. Masya-Allah. Dia turunkan beransur-ansur ni sebab nak situasi Rasulullah tu dengan musuh tu macam mana tu Ustaz? Macam mana? Baik. Saya nak tanya fungsi ta. Ya. Apa fungsi ta kat situ? Apa fungsi ta? Present. Macam tunjuk present. Baik. Dia nak bagi tahu kita dia tu ni beransur-ansur supaya kita baca pelan-pelan, faham pelan-pelan, hafal pelan-pelan, amal pelan-pelan, hayati. Lagipun dia tak nak Betul. Ada ayat dia yang dia kata kena ajar pelan-pelan kan. Dia minta betul. Kan, ansur lah.
Tapi yang ni Beransur-ansur. saya sebab dia No reason to turunan, not dia more nak attack not understand. kafir ni lah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang memasukkan banyak maklumat dalam kepala saya tentang perkara ni. Masya Allah. Ada bahagian yang saya, betul juga. Kan? Baik, tanzilan di belakang itu, dia adalah masdar lah kalau kita kategorikan dia. Tapi fungsi dia di situ, dia adalah sebagai taukid. Dia adalah sebagai penegasan. Dalam Al-Quran ataupun umumnya dalam bahasa Arab, kalau kita nak tekankan satu perkara itu, perbuatan itu dia akan diulang lagi sekali kat belakang. Maf'ul mutlak Kak Ustaz? Disebut sebagai maf'ul mutlak. Okey. So, kita dah sebut perbuatan tu, kita ulang lagi sekali sebutan dia kat belakang. Maksudnya, contoh kata, saya telah baca buku ni dengan sebenar-benar bacaan. Macam tu. Kalau dia kata, saya betul-betul telah baca, okey, kita faham dah. Tapi kata, saya betul-betul, saya dah baca buku ini dengan sebenar-benar bacaan. Dia tegaskan lagi sekali di belakang itu. So, yang kali kedua belakang itu adalah bentuk penegasan kepada apa? Kepada cara penurunan Al-Quran. Maka Allah kata, kami telah menurunkan Al-Quran ini secara beransur-ansur. Tu Allah bagi tahu kepada Quraisy, kami telah menurunkan Al-Quran ini secara beransur-ansur. Tanzilan. Dan dia adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim kan? Tadi kenapa dia ada ta? Sebab itu bentuk perkataan dia. Nazala yunazzilu tanzilan. Memang itu dia punya bentuk dia lah. Dimulai dengan ta. Dia macam dia macam perkataan tahmid, takbir. Kenapa dia bermula dengan ta? Tazkirah. Memang itu dia punya bentuk perkataannya. Masdarnya bermula dengan ta. So dia sama grup dengan tahmid, takbir dan juga tanzil. Tasbih. Dia satu geng semua. Bentuk masdar dia. Maka Allah nak bagi tahu. Ustaz, yang tanwin tu penegasan juga ke Ustaz? Ayat saya tak sebab keluar lagi. Habislah. Apa tadi? Apa yang penegasan? Tak si Zaidah kata Tanwin itu ujung dia tu Ustaz. Aha. Penegasan ke? Baris 2 tu. Tanzilan, bukan. Bukan. Perkataan tanzilan, pengulangan perkataan tanzil itu adalah penegasan. Tugas dia di situ adalah penegasan. Sebab kalau nak bagi tahu diturunkan beransur-ansur, nazalna dah bagi tahu dah. Cara penurunan itu. Cuma tanzilan diulang lagi sekali sebagai nak menegaskan cara penurunan itu yang diturunkan secara beransur-ansur. Baik. Kenapa Allah sebutkan begini? Kerana nanti kita akan lihat. Allah sebutkan pada surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-32. Wa qala allazina kafaru. Dan berkatalah orang-orang kafir. Laula nuzila alaikal Qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa tak diturunkan kepada engkau wahai Muhammad? Quran ni jumlatan wahidah. Sekaligus. Maka di sini Allah tengah nak jawab. Allah tengah nak bagi tahu sesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran itu dengan beransur-ansur. Kami telah menurunkan Al-Quran. Nak tunjukkan apa? Kenapa Allah letakkan dalam past tense? Selain daripada menunjukkan Quran tu dah mula diturunkan beransur-ansur. Allah nak beritahu benda tu, contoh kan, anak kita bangun siap pagi-pagi, kita mengata, okey, hari ini kita pergi piknik. So anak-anak nak cakap apa? Tak boleh cakap apa. Sebab apa? Kita dah decide. So Allah kata nazalna, kami dah decide untuk turunkan Quran ini secara beransur-ansur. Tanzilan, dan memang kami akan berterusan turunkan Quran itu secara beransur-ansur. Sebab apa? Sebab kami yang buat keputusan, suka hati kami lah. Kami yang buat keputusan tu. Kenapa nak kena ikut pula cakap engkau? So kami dah buat keputusan, kami turunkan dia secara beransur-ansur dan kami tetap akan turunkan dia secara beransur-ansur. Cakaplah apa pun, Quran ini tetap akan kami turunkan secara beransur-ansur. Dan nanti kita akan lihat kepada dua sebab kenapa Allah nak turunkan dia secara beransur-ansur. Kat sini Allah tak beritahu kenapa, kerana Allah nak tengah tegaskan kepada Quraisy. Jadi ia memberi pelajaran kepada kita bahawa
bila kita dah plan buat sesuatu dan kita dah ambil pro and cons dia. So, apa nak buat? Orang akan tetap membantah. So, kalau kita rasa itu yang terbaik, so nak buat apa? Jalan je. Tak payah nak kira apa yang orang cakap. Yang kita bila nak buat satu keputusan kan, kita dah ambil pro and cons dia, kita dah bincang, dah buat apa yang sepatutnya, dan kita proceed je. Orang akan sentiasa banyak bercakap. So tak payah nak ambil hirau. Jalan je kalau kita dah buat apa yang sepatutnya. So Allah bukan nak meraihkan permintaan Quraisy yang nak suruh diturunkan Quran ni sekaligus. Buat apa? Kerana Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Kalau diberikan pun mukjizat yang banyak, maka mereka tetap juga tak nak beriman. Sebab memang mereka tak nak beriman. Itu semua hanyalah alasan sahaja yang mereka nak cari. Maka Allah kata, kami dah decide nak turunkan Quran ni berunsur-unsur, so suka hati kami lah nak buat dia macam mana dan kami akan terus melakukan yang begitu. So yang pertama. Yang kedua Allah sebutkan, kami turunkan Quran ini secara beransur-ansur. Kenapa? Kerana antara yang Quraisy sebutkan kepada Nabi ialah, tadi kita sebutkan dah tengok dalam surah Al-Furqan, Nabi apa? Dongeng tu. Cerita dongeng. Dan Nabi ni ada satu grup yang tuliskan Nabi cerita-cerita ni semua, dan Nabi duk pergi hafal cerita-cerita ni semua pada waktu pagi dan waktu petang tadi kan. So Allah nak bagi tahu, kalau kau paksa Muhammad suruh bacakan ayat-ayat yang baru ataupun menjawab persoalan-persoalan kau, Muhammad takkan boleh buat begitu. Sebab ayat itu bukan datang daripada dia adalah tanzilan. Kami yang turunkan dia secara beransur-ansur. Bukan Muhammad yang reka. Sebab kalau kata buat sendiri, kalau orang minta, kita akan boleh terus bagi lah. Tapi Nabi Muhammad takkan mampu untuk nak buat yang demikian. Kerana bukan Quran tu datang daripada baginda, dia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Itu Allah highlightkan tentang cara penurunan itu secara beransur-ansur. Nak sebutkan tentang, kalau kau minta Muhammad buat, Muhammad takkan boleh buat ni. Kau minta tang tu Muhammad bacakan satu ayat yang baru ataupun menjawab persoalan engkau, maka Muhammad takkan boleh nak bacakan satu ayat yang baru itu. Kenapa? Kerana kami turunkan dia secara beransur-ansur. Ikut kami punya suka nak turunkan dia tu bila. Ustaz, Ya saya. ini surah Madinah kan, turun kat Madinah. Ni orang Quraisy ni yang tak lagi, ada juga lagi yang tak nak terima orang kat Madinah ni Ustaz. Sehingga kan kat Mekah je. Betul. Umumnya surah Al-Insan ini adalah surah Madaniyah umumnya. Tapi dia bawakan cerita-cerita tentang dulu keadaan ketika berada di Mekah. Dan bila sebut tentang surah Makkiyah ataupun Madaniyah, bukan kadang-kadang satu surah, setiap ayat dalam surah tu adalah Madaniyah ataupun Makkiyah. Kadang ada setengah ayat yang turun di, kalau contoh surah Madaniyah, ada ayat yang turun di Mekah. Cuma majoriti ayatnya itu turun di Madinah. Dan dalam ayat-ayat yang surah-surah yang Madaniyah, Allah banyak bawakan tentang apa yang berlaku dulu di Mekah. Apa yang berlaku dulu di Mekah. Sebagai pelajaran kepada orang yang berada di Madinah. Antaranya orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi dia meragukan tak? Dia sedang mempersoal, dia bukan orang Yahudi, dia tahu tak Nabi itu Nabi? Tahu. Quran tu Allah dia tahu. So dia bukanlah audiens yang ragu-ragu, dia audiens yang memang tolak. So samalah dengan Quraisy yang berada di Mekah itu. So Allah nak bagi tahu kepada audiens yang berada di Madinah yang tolak, samalah macam Quraisy dulu. Apa yang dia orang buat dulu sama. Itulah sebab dia cakap 3 kali ni Ustaz. Kami tak faham. Betul. Betul. Betul dia akan 3 kali. Sebab audiensnya tu audiens yang bukan ragu-ragu tapi dah memang tolak. Oh lah Ustaz katakan. Baik. Oh. Ya? Ustaz, Hardcore. Betul. Ustaz, adakah bermakna bila surah ni nazalna, maknanya surah ni turun dulu baru yang inna anzalna ke macam tu? Oh, nazalna dan juga anzalna, mana yang dulu?
Ah, Okey. Okey, baik. Pertama kita melihat kalau ikut ceritanya adalah anzalna dulu, barulah dia adalah nazalna lah. Dia adalah anzalna dulu, kemudian baru nazalna. Tetapi ada ayat yang dalam surah Madaniyah yang perkataannya adalah anzalna. So itu kena tengok pada konteks ayat itu di surah itu. Untuk kita lihat kepada apa ataupun sebab kenapa Allah gunakan bentuk begitu pada ayat yang itu. Okey, baik. Maka pada awal ayat ni tadi, yang Allah nak highlightkan inna nahnu nazalna tu adalah tentang siapa, dan bukan tentang Quran tapi tentang siapa yang menurunkan Al-Quran. Kenapa begitu? Selain daripada tadi yang Allah apa ajaran sebutkan apa? Marah anak, sindir menantu. dia menantu. Selain daripada itu, Allah juga sedang nak memujuk Nabi SAW dan Allah nak bagi tahu sebenarnya. Kita lihat pada surah yang ke-6 ayat yang ke-33. Baik. Ajaya dia dia baca Ustaz. ayat ke-33 halaman 131 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad na'lamu innahu layahzunuka alladhi yaqulun. Qad na'lamu innahu lanahzunuka alladhi yaqulun. فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau, wahai Muhammad, berduka cita. Maka janganlah engkau berduka cita kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu. Tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Baik. Allah highlightkan tentang siapa yang menurunkan Al-Quran itu. Kerana Allah nak pujuk Nabi SAW. Ketika mana orang-orang yang ingkar, yang menolak itu, mempermain-mainkan Al-Quran. Maka sebenarnya mereka bukan mempermainkan perkataan Nabi. Mereka bukan tolak Nabi. Tetapi mereka adalah sedang menolak siapa? Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah kata, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ. Maka sesungguhnya mereka bukan mendustakan engkau, wahai Muhammad. Tapi mereka sedang mendustakan Allah Azza wa Jalla. So bila mereka kita kata apa, buat main-main, kan, mentertawakan, make fun dengan apa yang Nabi baca, yang Nabi bawakan, maka sebenarnya Allah kata, Allah nak pujuk Nabi, mereka sedang mempermain-mainkan ataupun sedang mendustakan Allah Azza wa Jalla. So, itu Allah highlightkan juga tentang di awal itu tentang siapa yang menurunkan. Siapa yang menurunkan. Dan pada ayat ini juga Allah highlightkan tentang siapa, banyak pelajaran punya boleh kita ambil. Bila kita melihat pada teks Arabnya, Allah highlightkan tentang siapa yang menurunkan Al-Quran itu. Kenapa? Tadi disebut antaranya kerana Allah nak pujuk Nabi SAW. Kerana Nabi sedih tak bila Quran tak diterima oleh orang Mekah? Ya. Nabi sedih kan? Allah tegur Nabi, la'alaka bakhi'un nafsaka. Kan? Janganlah engkau nanti Muhammad membinasakan diri engkau, sebab kecewa dan terlampau sedih kerana mereka tak nak percaya, tak nak beriman dengan perkataan ini ataupun itu yang dimaksud adalah Al-Quran yang Nabi Quran Nabi bawa. Maka Nabi SAW melakukan pelbagai usaha kan ketika di Mekah agar Al-Quran ini diterima. Antaranya
hingga terjadilah peristiwa ataupun kejadian yang kita baca dalam surah Abasa. Yang mana ketika itu Nabi sedang berjumpa dengan siapa? Pembesar-pembesar Quraisy, kan? Sebab nak apa? Sebab nak bagi kalau yang ketua ni terima, anak buah semua mesti terima punya. Kan? Maka ayat ini Allah nak ingatkan kembali Nabi SAW. Inna nahnu nazalna. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamilah kami yang menurunkan Al-Quran ini. Maka Al-Quran ini dia telah sedia mulia dan tinggi. Dia tak perlu kepada pembesar-pembesar Quraisy itu ataupun orang yang berjawatan tinggi untuk nak terima Quran ini supaya Al-Quran ini menjadi tinggi. Tak perlu. Cukuplah hanya Allah, dialah pemilik kalam ini dan dialah yang telah menurunkan. Maka itu sudah cukup menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tinggi. Tak perlu kepada pembesar-pembesar itu. Dan itu Allah nak beritahu kepada kita hingga ke hari ini. Kita kadang-kadang seronok tak kalau ada artis, influencer yang dia cerita share pasal Quran, ataupun dia masuk Islam, ataupun dia tiba-tiba pakai tudung. Kita rasa seronok tak? Seronok Ustaz. Kan? Kalau tiba-tiba je artis, lagi kalau artis antarabangsa lah kan, tiba-tiba dia masuk Islam, ataupun tiba-tiba je dia pakai tudung, ataupun gangster kan. Dia cakap pasal Quran. Kita rasa seronok sangat sampai kita rasa macam wah, Quran ni dan agama ini akan tinggi sebabkan mereka masuk Islam ataupun mereka bercakap tentang Islam ataupun bercakap tentang Quran. Kan? Tapi Allah nak beritahu agama ini, Al-Quran ini takkan tinggi dengan influencer ataupun artis itu masuk ke dalam agama ini ataupun membawa Al-Quran, dia takkan jadi tinggi. Takkan bagi kesan apa pun jika mereka membawa ataupun mereka tinggalkan Quran ini. Tak ada. Kerana dia adalah sesuatu yang telah sedia tinggi. Kami yang telah menurunkannya telah sedia tinggi. Maka Allah bagi tahu tak perlu berbangga kalau ada influencer ataupun artis yang dulunya tak pakai tudung, yang dulunya bukan Islam jadi Islam balik, yang dulunya gangster sekarang jadi Islam. Kerana agama ini tidak akan tinggi dengan perkara-perkara yang begitu. Tidak. Tetapi dibuktikan di fasa Mekah agama menjadi tinggi dengan orang yang bagaimana? Orang yang hamba seperti Bilal bin Rabah. Orang yang ditertawakan, yang kecil kerdil seperti Abdullah bin Mas'ud. Agama dipertahankan, ditinggikan dengan orang-orang yang dipandang remeh oleh masyarakat. Allah mengambil mereka ini untuk meninggikan agama. Di awal-awal Islam. Mereka yang mempertahankan dan memegang Al-Quran ini hinggalah sampai bawa ke Madinah. Dia bukan ditinggikan oleh pembesar-pembesar Quraisy, bukan. So Allah nak ingatkan kepada kita tentang siapa yang membawa Quran ni. Siapa yang turunkan Quran, dan cukuplah itu menjadikan Al-Quran itu tinggi. Tak perlu kepada sesiapa yang lain untuk menjadikan Al-Quran ini dipandang. Kerana ketika dulu mereka berharapkan orang-orang seperti Al-Walid bin Al-Mughirah ataupun Utbah bin Rabi'ah. Dua ni dulu kat Mekah dia selebriti lah. Selebriti. Influencer. Dia orang dua ni lah. Maka diharapkan mereka berdua ini masuk Islam. Tujuannya apa? Agar Islam itu menjadi tinggi. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan dialog nanti di antara Utbah bin Rabi'ah, selebriti di Mekah, influencer di Mekah ketika itu, yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam, kita berhenti sekian itu, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ini ayat yang ke 22 dan 23 kita lihat pada malam ini, ingatan kepada kita tentang siapa yang membawa Al-Quran ini. Mudah-mudahan bila kita membaca Al-Quran, kita sedar bahawa ini adalah perkataan daripada Tuhan yang menjadikan Al-Quran ini mulia. Dan jika kita tidak
mahu untuk memberi perhatian kepada Al-Quran ini, maka Al-Quran ini tidak akan menjadi rendah kerana kita. Tidak. Al-Quran ini akan terus kekal tinggi dan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan terus memilih daripada kalangan hamba-Nya orang-orang yang untuk terus membawa Al-Quran ini, meninggikan Al-Quran ini. Kalau nak highlightkan tentang siapa pembawa ataupun siapa yang menurunkan Al-Quran ini, kalau nak highlightkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang menjadi mulia kerana diturunkan Al-Quran ini. Maka Al-Quran jika diturunkan pada diri seseorang, insya-Allah dia akan menjadikan orang tersebut mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu sedikit pelajaran kita ambil daripada ayat yang kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada diambil. Jazakumullah khairan kepada semua meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang saleh. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.